Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar Medak to You FB Live untuk usahawan. Okay, nama saya Muhammad Farid bin Awang. Saya adalah kaunselor perniagaan dan kaunselor kewangan SME Corp Malaysia. Dan insya-Allah saya adalah host anda untuk sesi Medak to You FB Live untuk usahawan pada malam ini. Tuan-tuan, untuk makluman semua, di SME Corp ni kami ada lebih daripada 50 orang business counselor. Saya salah seorang daripada business counselor tersebut. Dan jika anda nak bertemu dengan kami untuk dapatkan nasihat, pandangan, berkongsi, anda boleh pergi ke My Assist, website My Assist, myassist-mssme.gov.my, atau anda boleh pergi ke website SME Corp, kat situ ada link. Bila anda pergi ke My Assist, anda boleh book masa untuk jumpa business counselor. Kita kena iklan sikit business counselor ni. Alright. So, malam ini kami bawakan MIDF untuk berkongsi berkenaan dengan satu dana yang menarik. Namanya SMERF atau panggilan glamournya Smurf. Dan mengapa dana ni saya cakap menarik? Kerana dia hanya menawarkan 3% kadar tetap, fixed rate. 3% saja, sangat murah. Dan tidak ada kos pemprosesan, zero processing fee. Percaya atau tidak tuan-tuan? So, kita akan ada wakil daripada MIDF berkongsi dengan kita berkenaan dana ini, bagaimana nak memohon dan sebagainya. Sebelum saya serahkan kepada MIDF, sudi dulu saya memperkenalkan speaker daripada MIDF, iaitu Puan Sharifah Fatin Nur Helmi Al-Husaini. Beliau sekarang ini adalah konsultan di bahagian Business Advisory Unit MIDF Kuala Lumpur. Beliau graduate daripada Multimedia University dan telah ada 12 tahun pengalaman dalam marketing, sales dan business development, banking dan juga ICT industry. So, beliau boleh katakan pakar lah dalam membantu memberi nasihat kepada SME dan juga bukan SME dalam menambah baik performance syarikat, proses, automasi, modernization, cost saving ataupun pengurangan kos, penjimatan kos dan juga export enhancement. Itulah dia penceramah kita daripada MIDF, iaitu Puan Sharifah Fatin Nur Helmi Al-Husaini. Alright. So, saya rasa saya tak perlu buang masa panjang kerana kita nak dengar apa yang penting malam ni, iaitu Smurf tu, SMERF. Oleh itu, saya serahkan sesi perkongsian ini kepada Puan Sharifah Fatin. Dipersilakan Puan Sharifah. Terima kasih Encik Farid atas introduction tadi. Pertama sekali, saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak SME Corp dan juga Medak kerana sudi menjemputlah MIDF untuk berkongsi berkenaan dengan dana baru ni ya. Dana ni agak baru, kita baru perkenalkan akhir bulan lepas, yang dikenali sebagai SME Revitalization Financing atau SMERF. Jadi malam ni saya nak berkongsilah sedikit. Mungkin ada yang dah pernah dengar sesi sebelum ni yang kita share dengan SME Corp, kita telah adakan sesi ni juga. Dan mungkin tak ramai yang dapat join pada waktu tu sebab dia adakan masa tu waktu bekerja. So malam ni kita santai-santai, saya akan berkongsilah sedikit berkenaan SMERF ni. Okey, dengan tu saya nak izinkan saya lah share sedikit slide ni. Tak panjang pun. Diharap dapat beri tumpuan pada PKS luar sana. Okey, dana ni dikenali sebagai pembiayaan pengukuhan PKS atau SME Revitalization Financing, SMERF. Okey. Okey, sedikit pengenalan lah berkenaan MIDF. Mungkin ada yang tahu pasal MIDF ni, ada juga tak tahu MIDF ni buat apa sebenarnya. Okey, MIDF sebenarnya dah lama ditubuhkan ya, dah lebih 60 tahun. Kita ditubuhkan pada tahun 1960 selepas merdeka.
di mana ianya adalah hasil kajian bersama antara World Bank dan juga Kerajaan Malaysia pada waktu itu, yang mana mereka ingin menjadikan Malaysia negara industri. Jadi over the years tu kita dah evolve, MIDF ni dah evolve macam-macam lah fasa yang kita telah lalui, dan buat masa sekarang ini MIDF sedang menguruskan 12 bilion ringgit dana kerajaan, ya. Dan MIDF juga, kami adalah sekarang ni 100% anak syarikat kepada Permodalan Nasional Berhad PNB, dan juga agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI. Okey, terdapat 3 bisnes trust utama, ya, di bawah MIDF, iaitu pertama sekali kita ada bank pelaburan ataupun investment bank, mana kalau syarikat yang nak pergi listing ke ataupun mereka nak raise bond atau sukuk, kita akan channelkan kepada kita punya bank pelaburan atau investment bank. Keduanya kita ada division kewangan pembangunan dan juga pengurusan aset. Okay, hari ini saya mewakili kewangan pembangunan, division kewangan pembangunan, akan berkongsilah berkenaan dengan SMERF ni. Okay. Alright. Di bawah SMERF ni sebenarnya dibawakan oleh kementerian. Dia sebenarnya dana dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, disalurkan dari SME Corp dan dilaksanakan oleh MIDF. Jadi dari segi pinjaman tu yang akan proses ke apa-apa application yang akan proses, yang akan disperse duit tu semua MIDF yang akan uruskan. Okey. Okey, dana ini namanya lah SME kan, SME atau PKS memang hanya diberikan kepada syarikat PKS. Okey, dia punya definisi PKS tu kita ikut pada definisi yang ditetapkanlah oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan, iaitu kalau dia ada, kita tengok dari dua aspek, iaitu jumlah jualan tahunan syarikat atau jumlah pekerja tetap syarikat. So, dan kemudian kita tengok lagi pada sektor. Okay, kalau sektor pembuatan contohnya, okay, kita tengok kalau dia punya jualan tahunan tidak melebihi 50 juta dan pekerjanya harus kurang daripada 200 orang. Manakala untuk sektor perkhidmatan pula, jumlah jualan tahunan tidak melebihi 20 juta dan dia punya pekerja tidak melebihi 75 orang. Contoh saya bagi contoh syarikat pembuatan lah, katalah dia manufacturing, dia punya jualan tahunan lebih 50 juta, katalah 100 juta. Tetapi bilangan pekerja tetap dia kurang daripada 200 orang, katalah 150 orang. Mereka masih lagi diklasifikasikan sebagai PKS. Jadi mereka layaklah untuk memohon dana SMERF ni. Kemudian kalau syarikat sektor perkhidmatan pula, contohlah kalau kata pekerja dia dah lebih 75 orang, contohlah company logistik. Okey, dia perkhidmatan, sektor perkhidmatan, pekerja dia dah lebih 75 orang, tetapi jumlah jualan tahunan tidak melebihi 20 juta, katalah 15 juta saja. Mereka masih lagi layak untuk mendapatkan pinjaman di bawah SMERF ni. Okey. Okey, ini adalah informasi berkenaan dengan SMERF. Okay, Puan Sharifah, boleh saya tanya tak? Boleh. So maksudnya asalkan dia bawah definisi PKS, dia layak untuk dana ni? Ya, betul. Tak kira dia enterprise ke senyap berhad pun tak kisah? Enterprise, sole proprietor, partnership, senyap berhad, asalkan dia berdaftar dan juga diklasifikasikan sebagai PKS. Dan perlu tak ada syarat macam dah 6 bulan beroperasi ke? Ada tak syarat? Yang tu ada syarat tu, nanti saya akan terangkan dalam slide seterusnya. Okey, alright. Okey. Teruskan. Okey. Ini adalah informasi berkenaan dengan SMERF. Okey. Apakah sektor yang kita boleh bagi pinjaman di bawah SMERF ni? Dia terbuka kepada semua sektor ekonomi. Kerana dekat MIDF ni kita ada banyak juga dana lain yang kita uruskan on behalf of the government lah. Jadi kita ada beberapa dana lain, tetapi dia ada spesifik sektor yang kita boleh finance. Tapi macam SMERF ni dia terbuka kepada semua sektor ekonomi. Okay, tak kisahlah manufacturing ke, services ke, agriculture ke, ataupun
apa sajalah sektor ekonomi yang kalau buat online business pun semua kita boleh finance. Okey. Kemudian kurang-kurangnya 60% equity syarikat dipegang oleh rakyat Malaysia. Kemudian yang ketiga ni, memiliki lesen perniagaan yang sah. Ni bukan yang SSM tu saja tau. Dia perlu ada lesen perniagaan, contoh macam dia kena ada lesen perniagaan dari Majlis Perbandaran. Okey. Tapi walaupun kalau pengecualian bolehlah dipertimbangkan lah. Kalau contoh sekarang ni banyak yang buat online business tapi diorang berdaftar dengan SSM contohnya, kita still boleh pertimbangkan lah permohonan pinjaman mereka. Okey. Kemudian syarikat itu mesti mempunyai rancangan perniagaan yang berdaya maju. Maknanya dia ada business plan dia, future plan dia, apa dia nak buat dengan dana ni untuk mengembangkan syarikat mereka untuk revivekan balik semula operasi syarikat mereka. Okey, untuk syarikat pemula, startup, kita benarkan tapi mestilah telah beroperasi lebih 6 bulan. Tadi Cik Farid ada tanya, so kalau startup boleh syarikat baru tapi dia kena lebih daripada 6 bulan beroperasi. Okey. Okey, beroperasi Puan beroperasi. Tak boleh lah kalau dia register je dengan SSM tapi dia tak operate lagi. Tak boleh lah, kita nak tengok lah at least dia dah ada, mungkin dia start dengan jualan dulu kan, dia buat online sale ke contoh. So at least dah nampak dia business tu berjalan lah, dia beroperasi. Okay. Ada ni, kalau untuk enterprise tapi tak ada pekerja, boleh ke? Maknanya dia seorang je, boleh? Boleh juga? Boleh, tapi kita nak tengok apa, kita akan tengoklah perniagaan apa yang dia buat dan apakah jenis pembiayaan yang dia nak di bawah Smurf ni. Okay, saya nak tanya bab ni. Semua sektor ekonomi tu maksudnya apa yang dimasukkan? Semua yang ada dekat Malaysia ni ke apa? Atau apa? Semua bisnes lah. Semua bisnes. Asalkan dia dia berdaftar dengan SSM ataupun kalau di di Sabah atau Sarawak dia ada dengan pegawai daerah kan. So maksudnya kan biasa bank kan dia ada macam ada certain industri dia kata dia tak support macam pelancongan kan. Betul. Benda-benda high risk. Tapi dalam dana ni dia tak kira semua. Dana ni sekarang ni memang tujuan utama dana ni adalah untuk membantu syarikat-syarikat yang berdaya maju yang menghadapi kekangan kewangan dan juga sektor yang terpinggir yang macam contohlah macam cakap sektor pelancongan yang sekarang ni memang banyak bank tak nak finance. Jadi kita terbuka juga kepada sektor ini yang terpinggir ni dan kita akan cuba carilah jalan macam mana kita nak bantu mereka untuk mendapatkan dana ni lah. Jadi yang utamanya dia kena share dengan kita apa masalah dia, kemudian apa dia punya future plan dia. Penggunaan dana ni untuk apa? Alright. Puan, yang tentang lesen tu kan ramai betul Puan dah cakap tadi, ramai yang berniaga kat rumah yang tak perlu premis dah sekarang kan. Betul. Tapi jualan bagus. Dia perlukan capital, dia perlukan working capital untuk rolling, tapi dia tak perlukan premis online. So bisnes macam tu pun boleh mohon Yes, kita boleh consider tapi saya cakap dengan syarat dia kena berdaftar. Even sekarang ni pun kalau online business pun dia kena buka syarikat sendiri dan kena berdaftar dengan SSM. Tak kisahlah dia sole prop ke, dia enterprise ke, asalkan dia berdaftar. Tapi dia tak ada lesen perniagaan yang sah, tak apalah. Tak apalah, kita akan pertimbangkanlah yang tu, tak ada masalah. Mengikut kita go on a case to case basis juga. Asalkan dia boleh tunjukkan yang dia telah berdaftar dan dia memang beroperasi, dia ada bisnes dia, dan dia perlukan contoh working capital untuk nak mengembangkan lagi perniagaan mereka. Jadi boleh memohonlah pinjaman di bawah dana Smurf ni. Okay Puan, ada soalan daripada kita punya viewers ni. Juinis Hong tanya, dah apply TRRF boleh tukar ke Smurf? Dah apply apa? Macam mana? TRRF. Dia dah apply? Okay, dah dapat pinjaman ke macam mana? Saya rasa belum dapat kot. Dia kata dah apply. Dia dah apply tapi kalau belum dapat boleh je mohon dengan kita juga.
Kalau Ah, tak dapat kat sana boleh dapat kat sini kan. Ah, kita cubalah untuk bantu. Tapi kalau dia dah dapat dana kat sana dan dia dah gunakan dana kat sana, dana Smurf ni kita tak boleh gunakan dia untuk pembiayaan semula dia punya facility kredit dengan bank lain. Ataupun loan dia dengan bank lain ke, contohlah sebab Smurf ni 3% je kan. Tapi ya. katalah dia ambil loan dengan contohlah bank lain, commercial bank, Hmm. rate dia 5%. So dia nak ambil Smurf ni untuk nak bayar loan sana, tak boleh. Skim ni memang hanya digunakan untuk mereka mengembangkan dia punya perniagaan sekarang, untuk digunakan untuk contoh kat sini yang pembiayaan yang kita boleh benarkan di bawah Smurf ni adalah pembiayaan aset. Contoh dia nak beli mesin atau peralatan ataupun kenderaan komersial. Contohlah macam dia nak beli, dia manufacturing, dia nak tambah lagi automation machine. Mungkin sebelum ni dia buat secara manual, tapi sebab sekarang ni susah nak dapat pekerja semua, so dia terpaksa nak beli mesin untuk nak otomasikan dia punya production dia. Jadi dia boleh dapatkan, boleh mohon pinjaman di bawah Smurf ni lah. Dan juga dia boleh mendapatkan pembiayaan untuk perkakasan dan perisian ICT. Sebab sekarang ni mungkin sebelum ni, ialah kita, sebelum pandemik, kita dah biasa kerja semua secara fizikal, pergi ke kedai secara fizikal. Jadi company tu dia tak invest langsung dari segi perkakasan dan perisian ICT untuk mengotomasikan dan mendigitalkan dia punya operasi. Jadi sekarang barulah dia nampak kepentingan untuk ada perkakasan dan perisian ICT dalam operasi. Jadi dia nak dapatkan pinjaman untuk nak mendigitalkan dia punya operasi, boleh dapatkan pinjaman dalam bawah inilah Smurf ni. Dan juga modal kerja. Okey, kita boleh contohlah, memang kita tahu sekarang ni banyak syarikat yang tak dapat beroperasi masa lockdown hari tu, banyak yang terkesan. Dan tapi walaupun mereka tutup dia punya bisnes sementara, tapi mereka tetap kena bayar dia punya kos. Contoh macam sewa kedai atau sewa premis, kena bayar pekerja. Jadi kita faham dia ada masalah dari segi modal kerja. Jadi dana ni membantu mereka jugalah untuk dari segi modal kerja lah. Untuk bayar gaji pun boleh? Boleh juga. Jadi kita akan buat kiraan lah. Kita akan minta dokumen macam contoh dia punya payroll dia kan, untuk kita nak tengok berapa ramai pekerja, dan juga kita akan buatlah calculation berapa kelayakan yang mereka layak lah di bawah Smurf ni. Okay Puan, kita ada soalan daripada viewers ni. Okay. Dia tanya salah satu ni daripada Candy Yi. How about guarantee? Dia tanya, guarantee dia macam mana? Okay. Dana ni tujuan dia adalah untuk kita membantu syarikat untuk memulakan semula perniagaan mereka. Jadi jenis garanti yang kita minta tu, kita tidaklah seperti macam terlalu strict, kena bagi cagaran apa-apa ke, tak. Kita akan cuba sedaya upaya untuk memberikan pinjaman ni dengan cara yang lebih mudah. Tapi mungkin kita akan minta contoh dari segi garanti pun mungkin very minimal. Contoh macam kita minta personal guarantee of the owner lah, owner syarikat tu, pemilik syarikat. Dan juga paling tak pun kita akan cuba untuk dapatkan garanti daripada kerajaan. Contoh daripada syarikat jaminan perniagaan SJPP, syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, di mana mereka ada fees dia lah yang agak rendah, di mana dia akan bagikan garanti lah untuk pinjaman yang syarikat tu nak ambil dengan MIDF. Tak perlu pergi CGC lah Puan. CGC tak perlulah, sebab kita akan arrangekan juga di bawah dana ni. MIDF akan tolong arrangekan juga untuk syarikat tu dapatkan garanti daripada SJPP. Itu ada daripada Puan Roslinda ni, dia buat perniagaan craft tangan home base. Memang boleh lah. Dia kena bagi semua dokumen yang diperlukan. Betul. Dan satu soalan ni, kalau dia dapat loan dari penjana sebelum ni, tapi contohnya dah habis guna ataupun memang dia nak top up lagi loan tu, guna semua, boleh ke? Tambah loan, bukan nak bayar loan. Yang sebelum ni dia dapat pun loan lah. Loan juga. Okay, tu kita kena tengok juga keperluan. Dana ni sebenarnya dia beri keutamaan kepada sektor yang terpinggir dan juga syarikat yang susah nak dapatkan pembiayaan di tempat lain, atau kalau boleh first time borrower lah.
kita bagi priority kepada kategori ni. Tapi sekiranya macam contoh syarikat tu dia dah pernah dapat pembiayaan under package yang lain, kita akan tengok juga apa keperluan dia untuk dapatkan pinjaman ni lagi. Sebab takut nanti dia ambil banyak sangat pinjaman tapi dia punya gearing dia dah terlalu tinggi dan tidak dapat untuk dia nak bayar balik dia punya pinjaman dengan semua bank-bank yang dia pinjam ni, termasuk juga MIDF. Jadi kita kena tengok juga. Kadang-kadang kalau kita bagi lagi pinjaman, dia akan macam menyusahkan lagi syarikat tu nanti untuk nak bayar dia punya komitmen dengan banyak-banyak bank. Kecuali dia dapat buktikan memang dia perlukan Betul. lagi working capital loan kerana demand tinggi ke apa kan, betul Puan? Betul. Dan satu lagi Puan, kalau syarikat tu dia ada anak syarikat yang mohon loan ni, dia punya HQ yang mohon, boleh ke untuk anak syarikat? Kita kalau contohlah anak syarikat tu mungkin dia financial dia kurang bagus, tapi dia nak memohon lah daripada melalui dia punya HQ lah kan. Kita akan pertimbangkan juga. Kita akan tengok case to case basis sama ada dia ada related in terms of business dia ke. Tapi tak ada masalah, boleh datang berjumpa dengan kita. Kita akan minta dokumen kedua-dua syarikat lah untuk kita buat pembandingan mana yang lebih baik untuk kita bagi pinjaman. Saya tengok sini 2 bulan pembiayaan aset dengan modal kerja. Kalau nak buat promosi Puan, kan sekarang online kan, kos promosi tu quite high. Bawah modal kerja ke promosi? Dia dikira di bawah modal kerja lah. Sebab dia part of promosi tu, part of yang diguna, dia kira macam OPEX lah, operating expenses. Yes. So kita klasifikasikan dia bawah modal kerja. Jadi kalau let's say kalau dia nak ambil untuk promosi, jadi kita akan tengoklah berapa, dia kena share dengan kita lah berapa kos promosi dia semua. Dan kita akan ada calculation kita lah dari segi modal kerja berapa banyak yang kita boleh berikan lah pada syarikat tersebut. Okey Puan, sambung balik Puan. Banyak pula soalan kan. Tak ada masalah. Ni santai-santai je kan. Okey, so pinjaman di bawah SMERF ni dia bermula daripada RM50,000 sehingga maksimum RM250,000. Okey. Mungkin ada PKS yang kata saya tak perlu banyak. Cuma bawah RM50,000. Tapi kenapa MIDF minimum kena ada minimum tu? Okey, minimum tu sebab kerajaan telah memperuntukkan dana-dana kepada agensi masing-masing lah. Jadi under SMERF ni memang kita kerajaan dah tetapkan RM50,000 ke atas hingga RM250,000. Bagi yang bawah RM50,000 ni mungkin dana yang boleh cuba ke agensi lain yang memberikan pinjaman bawah RM50,000, contoh macam Tekun atau Mara dan sebagainya lah. So setiap agensi dia ada peranan masing-masing lah. So kita ikut kepada kita punya fund provider iaitu MEDAC dan juga SME Corp, dan kita teraskan yang minimum RM50,000 ni adalah sufficient lah untuk syarikat-syarikat PKS tempatan untuk memulakan semula lah. Kira memulakan semula dia punya operasi setelah lockdown dan juga impact daripada COVID-19 ni lah. Okey, tempoh pinjaman pula kita boleh berikan sehingga 7 tahun. 7 tahun ni kalau tengok nota di bawah ni termasuk tempoh maksimum moratorium 6 bulan dan atau tempoh tangguh sehingga 6 bulan. So maknanya di sini memang dia dapat pinjaman 7 tahun. Katalah syarikat tu memohon untuk nak dapatkan moratorium. Jadi 6 bulan pertama dia tak perlu bayar apa-apa dan dia mohon juga untuk 6 bulan tempoh tangguh atau grace period. Di mana 6 bulan yang kedua tu dia cuma perlu bayar dia punya profit rate ataupun kadar keuntungan dia je lah, iaitu 3% daripada pinjaman yang dia ambil. Dan bulan yang ke-13 baru dia bayar dia punya monthly installment lah untuk pinjaman yang mereka buat ni lah. Okay. Kemudian peratusan pembiayaan kita boleh bagi pinjaman sehingga 90% daripada harga kos. Contohnya kalau pembelian aset, contoh katalah harga mesin tu RM300,000. So kalau 90%
90% daripada 300,000 adalah 270,000. Tapi sebab maksimum loan ni yang kita boleh bagi bawah Smurf ni adalah 250,000, jadi kita boleh bagi dia maksimum 250,000. Okey, kadar keuntungan dia antara yang terendah iaitu 3% tahun. Dan 3% ni dia bukan flat rate. Maknanya dia dikira di bawah dia dikira atas baki berkurangan. Maknanya baki akhir tahun tu kita kali 3%. Kalau macam contoh macam ni kita boleh bawah Smurf ni kita boleh bagi pinjaman untuk kenderaan komersial. Kalau dia pergi commercial bank, mungkin bank akan charge 4% on flat rate atau 3% on flat rate. Dia lagi mahal. Macam MIDF pula kita beri 3% di bawah kiraan baki berkurangan. Jadi dia lagi murah lah. Long term tu dia lagi murah. Okey Puan, soalan. Boleh. 90% tu maksima ke apa Puan? Maksimum daripada kos. Contohlah kalau kata loan kos untuk dia punya mesin atau peralatan dia katalah 200,000. Kita tak bagi 200,000, kita bagi 90% daripada 200,000 tu. So 180,000 lah kalau dia punya harga kos dia 200,000. So adakah MIDF boleh juga lulus bawah 90? Mungkin dia bagi 80. Boleh jadi gitu juga? Boleh jadi gitu juga. Sebab kita akan tengok pada kemampuan syarikat tu punya monthly commitment dia untuk nak bayar lah. Katalah kita kira, alamak dia cuma boleh bayar, katalah kalau dia ambil loan contohlah 200,000, dia kena bayar installment katalah RM2,000 sebulan. Tapi kita tengok dia cuma boleh bayar mungkin RM1,500 sebulan. So mungkin dia punya peratusan pembiayaan ni akan kurang. Ikut pada keadaan juga. Alright, okey Puan, kita balik kepada pembiayaan aset tu. Okey. Mesin, peralatan, kenderaan motor komersial. Boleh tak kalau yang second hand atau yang refurbish? Okey, untuk refurbish ni sebolehnya yang barulah, sebolehnya. Kalau boleh yang baru. Sebab kalau refurbish kita nak kena tengok juga dia tak boleh lebih daripada 5 tahun tak salah saya. Dia. Betul. Tak boleh lebih dari 5 tahun. Tapi sebolehnya yang barulah. Tapi kalau memang kalau rasa harga tu terlalu mahal, kita untuk yang refurbish tu tak lebih 5 tahun dan juga mungkin peratusan pembiayaan tu pun tak sampai 90%. Ada kes yang memang kita finance second hand ataupun recon tetapi tak dapat peratusan yang tinggi lah. Margin pembiayaan tu, peratusan pembiayaan tu tak sampai 90% lah. Okey Puan. Kenderaan bermotor komersial ni contohnya apa? Van, lori. Betul, van. Contoh kalau macam dia buat meniaga dia buat food truck, food truck ataupun kalau dia memang perlukan van atau lori untuk mengangkut dia punya stok atau barangan dia orang, tu bolehlah diklasifikasikan bawah kenderaan bermotor komersial. Untuk penggunaan komersial lah, maknanya bukanlah dia ambil pinjaman ni untuk dia beli kereta untuk kegunaan dia. Jangan ambil loan ni, RM250,000, okey lah nak beli kereta, contohlah kereta Mazda ke untuk kegunaan peribadi tu tak boleh lah. 4x4 lah biasa. 4x4 boleh, 4x4 dia untuk kegunaan syarikat, untuk tapi dia kena tunjuk ke kita lah dia guna kenderaan tu untuk apa. Apa nama ni, kalau forklift boleh? Forklift boleh di bawah kenderaan bermotor komersial lah. Excavator Puan, excavator boleh tapi rasanya mahal kan. Yelah, tapi still bawah 200,000 boleh dapat lah. Boleh. Second hand ni, Second refurbish. hand tu lah, tapi second hand tu saya cakap kalau recon ke dia kena tak boleh melebihi 5 tahun. Dan ke mungkin margin pembiayaan tu, peratusan pembiayaan tu tak tinggi lah. Okey, perkakasan tu Puan,
Okay. Maksudnya combination perkakasan lah. Pelbagai perkakasan, betul tak? Perkakasan ICT. Jadi dia bukan satu benda tu. Kan dia campur banyak barang, lebih 50,000, betul tak? Betul. Yes. Di dalam perkakasan tu, kalau handphone dikira perkakasan tak? Handphone tu susah sikit lah kan. Tapi dia lebih kepada peralatan yang digunakan untuk ICT lah. ICT lah. Contoh macam dia nak Server, beli kan? server, komputer, Hmm. dan software yang berkaitan lah untuk otomasi dan digitalisasi operasi mereka lah. Kalau macam handphone tu susah sebab benda tu dia movable dan dia susah nak track. Kalau hilang handphone kan, kita pakai setahun kadang-kadang rosak. Ni nak ambil pinjaman sampai 7 tahun, so baik. Betul. Okay. Okay, sekejap. Ada soalan sebelah ni. Saya dah dapat dana SRF. Boleh tak saya nak mohon skim ni lagi? Tadi dah jawab, boleh. Tapi kena justify, kena beritahu kenapa perlukan lagi dengan bukti lah. Mungkin sale, demand tu ada, perlukan lebih banyak working capital contohnya. Boleh lah. Tapi kalau apa pun kita tak nak galakkan aging atau berhutang terlalu tinggi lah kan. Betul. Kalau katalah dia tak layak di bawah Smurf pun, MIDF kita ada dana-dana lain yang kita manage on behalf of the government juga. Dia punya kadar keuntungan dia tak banyak beza lah. Mungkin dalam lebih 1% je lah. Jadi mungkin kalau dia tak layak di bawah Smurf, dia dah dapat dana lain tapi dia nak perlukan lagi dana untuk nak kembangkan dia punya syarikat atau operasi mereka, boleh dapatkan pinjaman MIDF yang lain lah. Sebab kita ada 6 lagi dana lain yang kita boleh tawarkan kepada syarikat-syarikat PKS lah. Okey, adakah dana Smurf ni untuk yang menepati syariah compliance saja ke? Tidak. Dia sebenarnya terbuka kepada semua sektor ekonomi. Kan mention kat sini semua sektor ekonomi. Kita tak pilih pula. Kalau dia memang bukan syariah non compliant pun kita akan pertimbangkan juga permohonan mereka. Kita tidak akan immediately shut down lah. Kita akan tengok juga dan kita akan cuba untuk proses lah. Kalau buka cawangan restoran, boleh tak? Boleh, cuma itulah kena tunjukkan kita dia punya projection. Cuma sekarang ni pun, kalau dia nak buka cawangan, kena justify. Sebab sekarang ni kebanyakannya pun limited capacity boleh yang boleh dine in kan. Jadi kena justify lah. Ataupun contohlah kalau let's say untuk pengembangan, kita ada juga syarikat yang di mana dia nak kembangkan bukannya dia punya outlet, tetapi lebih kepada dia nak untuk central kitchen. Jadi dia dengan central kitchen ni dia boleh deliver dia punya makanan ke mana-manalah, ke pelanggan dia ke. Jadi di situ dia tak adalah kos dari segi macam kalau buka restoran ni kita nak kena bayar sewa tapi kena tunggu customer datang. Tapi sekarang ni dengan keadaan sekarang ni dine in pun sangat limited. So kita kena cari cara lain lah ataupun kena justify lah kepada kita punya business advisory consultant macam apa dia punya plan untuk syarikat dia lah kalau dia nak buka cawangan lain ke kan. Kalau ada demand tak ada masalah lah, kita akan proses lah. Cuma dia kena justify lah, dia kena share dengan kita dia punya business plan, dia punya future plan ni macam mana, dia punya projection. Macam lah. Tapi tak perlu risau, dia bukanlah kena buat paperwork yang sangat complicated. Tak, very straightforward. Cuma share je dengan kita apa masalah yang syarikat tu hadapi sekarang dan kita akan cuba untuk bantu mereka untuk dapatkan pembiayaan di bawah Smurf ni lah. Rancangan perniagaan ataupun paperwork yang Puan sebut tadi tu, ada Puan MIDF akan bagi contoh ke, format dia ke? Tak perlu, syarikat tak perlu buat apa sangat pun, cuma yang penting nanti kita akan nak tahu apa masalah syarikat, just contact dengan kita punya business advisor consultant kita dan kita akan beritahulah nak tahu apa masalah syarikat, apa you punya plan tu boleh just basic one dan juga kita akan bagikan application form di mana syarikat perlu isi je. Tik je, apa yang ada dan isi je borang tu.
dan kita akan proseslah permohonan. Dia So, Puan straightforward, dia tak Rosida, macam. kalau tengok Ahmadiyah ni nak bantulah, nak mudahkan. Tak Ya, perlu betul. prepare complicated rancangan perniagaan tu. Ya, betul. Itu soalan. Macam kalau nak ikutkan Smurf ni antara dana yang paling mudah kita proses sebab tak banyak dokumen yang kita perlukan dan hanya perlu isi borang di mana nanti kita punya konsultan akan tolonglah bantu untuk syarikat tu isi dan guide syarikat tu lah macam mana nak isi dan very straightforward. Dia tak macam dana-dana lain yang MIDF uruskan, di mana kita perlukan banyak dokumen, supporting dokumen. Yang ni very straightforward. Tak banyak sangat dokumen yang diperlukan lah. Okay. Berkenaan dengan tempoh pinjaman 7 tahun tu, maksimum kan? Maksimum 7 tahun. Betul. Tadi pun ada cakap moratoria. Mora akan diberi, optional lah bergantung. Mora tu maksudnya kalau berlaku lagi COVID ke apa? Kalau mora tu? Tak, ini adalah sekarang ni lah kalau kata dia dapat pinjaman di bawah ni. Dan dia perlukan katalah memang untuk dia nak mulakan semula syarikat tu, dia perlukan 6 bulan lah tempoh moratorium. Kita akan berikan lah. Tapi So, dia on a case to case, dia tak perlu bayar 6 bulan tu. Tapi it's on a case to case, dia kena mohon lah. Cakap okay, kita perlukan moratorium, jadi dia mohon dan kalau lulus dia dapatlah 6 bulan tu tak perlu bayar apa-apa dulu. Lepas tu grace period pula Puan, ada lagi ke? Grace period ni atau tempoh tangguh ni sehingga 6 bulan. So maknanya lepas dia habis moratorium, contohnya dia habis dah 6 bulan tu, kemudian dia perlukan lagi 6 bulan untuk kecairan aliran tunai syarikat tu. Jadi kita bagi dia 6 bulan grace period di mana dia cuma perlu bayar kadar keuntungan 3% tu saja. Tak payah bayar full installment lagi lah. Okey, maksudnya grace period bayar yang 3% tu je, betul tak? Ya, betul. Tak bayar. Ini dah cukup membantu kepada PKS ni. Betul. So dia ada tempoh macam 12 bulan lah. Kira setahun tu dia boleh bernafas dulu, dapat pinjaman dulu, guna untuk apa yang patut, untuk kembangkan semula syarikat. Dan kemudian pada bulan yang ke-13 nanti baru dia bayar betul-betul. Bayar betul-betul. Prinsipal dan prinsipal dan keuntungan. kadar keuntungan, betul. Tadi Puan ada share keuntungan ni dia guna konsep reducing balance method. Apa ni? Baki berkurangan. Baki berkurangan. So sangat-sangat benarnya murah lah. Dia lagi murah daripada fixed rate lah sebenarnya. Betul. Tadi saya punya mukadimah fixed rate tu tak tepat. Lagi murah daripada fixed rate tuan-tuan. Alright. Dia fixed rate. Dia fixed rate tapi dia bukan flat rate. Bukan flat rate. Flat rate. Kalau flat rate tu dia kira macam 3% atas loan amount. Dan dia kira sehingga 7 tahun tu. So dia flat rate. Tu mahal. Tapi yang ni dia kira pada 3% tu atas baki berkurangan tahunan. So setiap tahun dia dah bayar principal plus interest, dia ada baki yang pada akhir tahun tu kali dengan 3% lagi. Dia ada kiraan dia lah. Tapi dia sebenarnya lagi murah daripada flat rate. Contoh kalau macam dia comparison, kalau kita beli kalau kita ambil loan kereta dengan commercial bank, dia pakai flat rate. So dia mahal. Kalau ini dia guna reducing balance atau baki berkurangan. Okey, kita ada soalan daripada Cik Azri ni. Dia kata dia dah hantar dokumen 3 minggu lepas. Memang lama ke proses permohonan? Berapa lama proses permohonan ni Puan? Boleh kongsi tak? Proses permohonan selalunya untuk dapatkan kelulusan usually lepas dah submit dokumen yang cukup, yang kita akan mengambil masa dalam 30 hari bekerja untuk kita dapat beritahu feedback lah kepada customer sama ada lulus atau tidaklah. Mungkin encik yang tanya soalan tu, mungkin sekarang ni you punya application tu sedang diproses. Sedang diproses maknanya mungkin kita officer kita tengah buat dia punya paperwork untuk present kepada komiti lah. Sebab apa-apa pun pembiayaan memang akan diluluskan oleh komiti kita. So, kepada Cik Azri sabar kejap. InsyaAllah minggu lepas tu kira awal lagi, baru lagi tu. Ada lagi 3 minggu insyaAllah.
Yang Okey, penting soalan daripada Puan Roslida lagi. Jika kita mohon beli mesin, boleh. MIDF akan bayar kepada supplier atau duit tu masuk dekat pemohon? Okay. Usually kita akan bayar kepada supplier terus. Sebab kita nak make sure duit ni disalurkan digunakan untuk kegunaan yang sepatutnya lah. Maknanya kalau dia nak beli mesin tu, memang bayaran tu pergi terus kepada supplier tu lah. Sebab kita takut nanti kan kalau kita bagi pada peminjam, kadang-kadang peminjam tu cakap, oh tak apalah, guna dulu untuk benda lain, nanti takut tak capai matlamat sebenar untuk dia pinjam di bawah Smurf ni. Okey, ini last question. Nanti kita teruskan dengan pembentangan. Soalannya Puan, okey, ramai yang masih boleh maintain sale tetapi pekerja dikurangkan dan kurang daripada 5 orang, terutama dalam services. Adakah masih layak untuk dapatkan loan Smurf? Okay, kita akan tengok jugalah apa lagi keperluan. Okay, let's say memang sales dia tak affected tapi dia terpaksa buang pekerja. Tapi kita akan tengok dari segi lain lah, apa lagi kekangan kewangan yang mereka hadapi. Jadi contoh kalau kata dia dah buang pekerja, sekarang ni syarikat dah boleh beroperasi semula. Tapi untuk dia nak operate semula, pekerja dah tak cukup pula. Jadi mungkin dia kena implement automation atau otomasi dan modernisasi. Maknanya kena beli peralatan digitalisasi lah contohnya. Jadi dia bolehlah mohon. Tapi kita nak tahulah apa dia punya sekarang ni kewangan dia dari segi apa dan dia nak perlukan dana ni untuk apa. So maksudnya dana ni untuk mikro pun boleh lah Puan Mikro pun boleh, cuma kita nak tengok jugalah dia punya mikro ni, kita nak tengok juga dia punya kebolehan dia untuk nak bayar balik pinjaman. Mikro pun kadang-kadang kita tengok dia punya definisi bawah berapa? 300,000 dia punya annual turnover dia. So kita tengoklah, tapi mungkin kita tak bagilah sampai 250,000. Kita tengok pada keperluan syarikat tu lah. Mana tengok kepada business model dia jugalah kan. Betul. Okay. Faham. Okay Puan, sambung dulu. Lagi. Alright, dah tak banyak sebenarnya slide saya. Tinggal sikit je lagi. Okay. Di sini MIDF juga memberikan perkhidmatan penasihat perniagaan secara percuma, iaitu unit penasihat One Stop PKS. Di mana mana-mana syarikat yang ingin mendapatkan pinjaman di bawah Smurf ataupun nak dapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan pinjaman kewangan ni, boleh kontak kita punya unit penasihat perniagaan di 1300-886433 atau boleh email ke growyourbusiness@midf.com.my, di mana kita ada konsultan kita sendiri yang akan memberi panduan dan dia akan menilai juga dokumen-dokumen syarikat tersebut dan akan tengoklah kalau mereka layak untuk dapatkan pinjaman di bawah MIDF, kita akan salurkan permohonan tu kepada pasukan jualan kita dan mereka akan proses lah. Dan sekiranya syarikat tu kita tengok dia tak layak untuk dapatkan pinjaman di bawah MIDF, di bawah Smurf, kita akan cuba hubungkan mereka kepada rakan strategik dan juga DFI atau Development Finance Institution yang lain ataupun agensi kerajaan yang lain yang memberikan pinjaman ataupun grant yang sesuai untuk perniagaan mereka lah. Contohnya kalau katalah dia mikro dan pinjaman yang diperlukan mungkin tak sampai 50,000. Kalau ikutkan Smurf memang dia kena minima 50,000. Katalah dia syarikat ni perlu 40,000 lah contoh. Jadi MIDF di bawah dana kita tak dapat nak bantu syarikat ni, kita akan salurkan mereka kepada contoh Tekun atau Mara dan agensi lain lah yang boleh membantu mereka. Dan ini adalah pejabat-pejabat wilayah MIDF. Kalau di KL ni, di Klang Valley dan sekitarnya, kita punya ibu pejabat di Jalan Raja Chulan, tapi kebanyakan sekarang ni kita memang operasi secara atas talian sebab keadaan pandemik sekarang. Jadi memang boleh kontak kita lah melalui kita punya hotline tadi 1300-886433, ataupun kalau syarikat yang beroperasi di negeri-negeri lain, kita ada cawangan-cawangan
pejabat wilayah di negeri lain. Kalau untuk wilayah utara, office adalah di Pulau Pinang. Untuk di selatan pula, kita cover Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Kita punya pejabat di Johor Bahru. Kemudian untuk wilayah timur pula, pejabat kita terletak di Kota Baru. Dia cover untuk Terengganu, Pahang dan Kelantan. Dan di Sabah kita ada di Kota Kinabalu dan Sarawak di Kuching. Jadi sekarang ni semua benda kita cuba buat atas talian lah. Jadi lebih baik untuk berhubung melalui telefon ataupun email kepada, kalau untuk yang negeri-negeri lain ni boleh contact direct kepada kita punya pejabat wilayah, ataupun untuk yang di center ataupun di negeri lain pun kalau nak contact juga HQ tak ada masalah, boleh contact hotline lah 1300 88 6433 atau email di growyourbusiness@midf.com.my. Okay, itu sahaja pembentangan saya, tapi sekarang kita buka untuk question and answer session lah. Puan, kita balik kepada yang tadi tu Puan, yang slide you yang tunjuk apa ni, syarat-syarat asas. Ada soalan-soalan ni Ni ya. Okay. Oh, ada soalan ni, borang dah ada dalam web ke? Okey, kita tidak bagi borang terus kepada pelanggan sebab kita nak tahu dulu. Sebab kadang-kadang kita bagi borang tapi mungkin syarikat tak tahu macam nak isi dan juga mungkin salah isi. Jadi kita akan yang cara terbaik adalah berhubung terus dengan kita punya unit penasihat perniagaan, kerana mereka akan bantu dari segi untuk mengisi borang tersebut. Borang tak ada untuk download, kena berhubung dulu kan? Ya, lebih baik Alright. berhubung sebab kadang-kadang you download dulu dan you isi, kadang-kadang apa yang you isi tu salah dan bila sampai ke kita proses, alamak salah, jadi kita pergi ke you balik, jadi dia akan jadi delay tau. You akan rasa saya dah submit dokumen tapi lambat, tak ada feedback ataupun MIDF minta lagi benda-benda lain. Maksudnya sebab mungkin you punya apa yang you isi tu tak complete. Jadi kita nak make sure semua application yang masuk ni dia memberikan informasi yang complete untuk kita bantulah syarikat-syarikat ni. Jangan risau, kalau contact kita insya-Allah memang kita ada konsultan sendiri yang akan bantu untuk proses application tuan-tuan dan puan-puan lah semua. Okay, kita ada soalan daripada Encik Art Vanisri Saravanan. Okay. Kalau untuk pendidikan swasta boleh ke, Puan? Untuk pendidikan swasta? Saya rasa macam, saya rasa untuk mungkin acumen dia kot kan. Kalau pendidikan swasta ni, more on acumen, working capital. Untuk pendidikan swasta masalah, asalkan dia syarikat tu kalau dia 60% equity syarikat Malaysia dan apa jenis pembiayaan yang diperlukan, dia kena kongsi dengan kita lah, dia beritahu kita apa kekangan kewangan yang mereka hadapi dan kita akan cubalah bantu. Tapi kalau untuk training, staff boleh? Training dia nak train staff dia. Mungkin iaitu di bawah modal kerja lah kan. Dia boleh gunakan di bawah modal kerja lah. Ada serta-serta tu. Tapi kalau training pun dia boleh claim, kalau dia ambil training yang HRDF claimable, dia boleh juga pergi ke HRDF, betul tak? Betul. Sometimes ada training yang berkait dengan lesen tu Puan kan. Okey. Boleh tu di bawah modal kerja lah. Modal kerja. Untuk beli lot kedai, boleh tak? Kalau lot kedai memang, kalau di bawah dana ni lot kedai pun boleh. Rasa mahal lah sekarang lot kedai kan. Di bawah dana ni memang tak boleh, tapi tak perlu risau. Boleh juga contact kita punya unit penasihat perniagaan. Kita ada dana-dana lain yang boleh kita bagi pinjaman untuk pembelian shop lot ke ataupun asset property lah. So Cik Halipah dia tak ada bawah semua tapi bawah dana lain. Ya, betul. Ada lagi yang tanya, syarikat mikro layak ke tidak? Syarikat mikro kena tengok business model you macam mana. Cik Rai, kalau business model you bagus walaupun you micro, still layak. Kerana cara business model sekarang dah sangat berbeza dengan dulu kan. Kadang-kadang syarikat mikro lagi bagus daripada syarikat yang sederhana.
Betul. Okey. Dan juga yang pentingnya syarikat kena yang pentingnya itulah dia kena share apa masalah mereka, dan juga kalau boleh walaupun dia sole prop ke ataupun enterprise, lebih baik kalau you maintain you punya macam bukan auditor account, lebih kepada management account lah, you punya aliran masuk dan keluar. Jadi Bank statement semua tu lah Puan kan. itu kena lengkap lah. Jadi kita boleh tengok keupayaan untuk syarikat ni membayar semula pinjaman. Itu yang penting lah. Okey, tadi ada yang tentang pembelian aset tu, mesin, peralatan, kenderaan bermotor komersial. Supplier tu usahawan boleh pilih sendiri ke atau kena rujuk mana-mana dengan MADF? Mungkin MADF dah ada supplier yang dipilih. Tak apa, syarikat boleh pilih sendiri, tapi kena ada sebenarnya 3 comparison quotation lah. Tapi at the same time juga MIDF akan juga buat pembandingan dengan kalau kata contoh dia nak beli mesin peralatan. Katalah selama ni MIDF memang pernah bagi pinjaman untuk peralatan atau mesin yang serupa dengan yang syarikat tu nak beli. Kita tengoklah kalau harga dia lebih kurang, okay, kita proceed lah. Tapi kalau tiba-tiba sebelum ni kita tahu harga mesin tu katalah 200,000. Tiba-tiba company ni kata dia nak beli mesin ni, harga mesin yang sama, lebih kurang yang sama, tapi tiba-tiba harga dia katalah 800,000, lagi mahal, beza yang sangat ketara. Jadi kita akan tanyalah kenapa, dan kita akan buat due diligence jugalah. Kita akan buat comparison juga dengan supplier-supplier kita, sama ada mesin ni adalah mesin yang sama atau apa kelebihan dia, kenapa dia lagi mahal. Kita akan buat perbandingan macam tu jugalah. InsyaAllah lah usahawan yang malam ni akan mohon secara jujur lah. InsyaAllah. Okay, macam mana yang kalau kes Puan, dia dah bayar deposit mesin dan baru tahu wujudnya dana Smurf ni, boleh tak dia mohon juga? Boleh, kalau sebab dia baru bayar deposit. Bayar deposit je, belum bayar lagi yang lain. Boleh datang je perbincangan kita dan mohon untuk dana ni lah, tak ada masalah. Okay, bagus. Ada satu soalan ni, ada tak syarat umur pemohon? Syarat umur paling muda berapa, paling tua berapa, ada ke? So far tak ada lah, tapi usually 18 tahun ke atas, dan had umur tu so far kita tak ada letak lagi lah apa had umur maksimum yang boleh dapatkan pinjaman. Tapi kalau kita tengok dari segi syarikat, keupayaan syarikat tu, dan juga contohlah kalau itu syarikat tu owner dia dah katalah 70 tahun. Tapi kita nak tahu juga perancangan dia, siapa yang akan take over. Contoh dia nak bagi pada anak dia ke ataupun anak saudara dia ke. Kita nak tahu juga perancangan syarikat tu lah untuk jangka masa hadapan tu macam mana. Sebab kita pun tak tahu kan, kalau umur 70 pun tak tahu apa jadi selepas tu. Kalau tiba-tiba dia tidak panjang umur, siapa yang akan take over business ke business tutup. So kita nak kena tahu juga apa dia punya success, who is the successor contohnya. Okey, kita ada 7 minit lagi. Ada satu benda yang bermain di fikiran ni, bukan saya, adalah sekarang ni ada usahawan yang di blacklist lah Puan. Company pun blacklist. Macam mana tu Puan? Kalau mereka nak mohon juga bantuan macam Smurf ni, apa yang Puan boleh nasihat sikit? Okey, untuk yang blacklist ni memang bukan saja MIDF yang tak bagi, tapi memang kalau ikutkan ada guideline jugalah mengatakan memang kita tidak boleh macam kita tak boleh nak bagi jugalah pada mereka unless katalah dia dah di blacklist, kemudian dia dah settlekan ke, dah clear, dia dah dapat buktikan pada kita yang dia dah tak disenarai hitamkan, dan kita boleh pertimbangkan. Tapi yelah, dia blacklist pun kita kena tengok juga apa sebab dia blacklist. Mungkin sebab memang dia punya habit sendiri yang memang selalu tangguh-tangguhkan bayaran ke atau apa-apa kan. Ataupun mungkin bukan salah dia. Mungkin dia, yelah, depends on the circumstances. Kita akan cuba lihatlah apa sebenarnya yang terjadi, kenapa dia di blacklistkan. Jadi tapi memang kalau blacklist ni memang susah sikit, memang kita tak boleh nak bagi pinjaman. Tapi kita on a case to case basis, kalau kata dia dah dapat
delistkan diri dia dari that blacklist tu, then kita boleh consider untuk bagi pinjaman. Tapi kita akan tengok jugalah dia punya komitmen lain macam mana. So basically, saya rasa cuba next slide tu Puan. Next slide. Ni. Yang ni lah dia. Okay. Jadi basically saya tengok Ahmadiyah punya konsep, kalau usahawan yang di luar sana, apa jaja status dia, dia boleh pergi ke Ahmadiyah dan Ahmadiyah akan bantu sedaya upaya bagi solution. Betul tak Puan? Betul. Betul. Tapi Hmm. datang kepada kita, janganlah pula datang ke kita minta nasihat macam mana saya nak kembangkan syarikat saya. Tu susahlah. Tu you sebagai business owner, you patut beritahu kita, okay, this is your plan untuk syarikat because it's your company. Tapi kalau nak tanya berkenaan dengan pinjaman, pembiayaan, datang kepada kita. Kita akan beri nasihat. Mungkin kita tengok dari segi financial, mungkin gearing you terlalu tinggi. Dan kita akan nasihatkanlah macam mana nak kurangkan gearing. Dan juga kalau tak dapat pinjaman dari MIDF, nak ke agensi atau bank mana untuk dapatkan pembiayaan. Okay, last Puan, ulang suara macam mana nak mohon Smurf ni, kerana ada orang tanya lagi. Oh, okay. Senang saja. Kalau nak mohon Smurf, boleh call hotline kita 1300-886433 seperti yang tertera ni. Tapi kalau call tu, call office hour lah. Call, insyaAllah kita punya consultant akan terus jawab dan berikan khidmat nasihat dan juga bantuan lah, cara-cara untuk memohon, dan juga dia akan bantu untuk cara untuk mengisi borang permohonan. Kalau kata dah malam ke kan, rasa macam malam je you ada masa nak apply untuk Smurf ni, email saja ke growyourbusiness@midf.com.my. InsyaAllah pada hari bekerja berikutnya, konsultan kita akan reply dan akan berikan guidance lah macam mana nak isi borang, dan boleh tinggalkan contact number di email tu, nanti mereka akan contact lah dan berikan panduan lah bagaimana nak apply Smurf ni. Tu dia. So ikan di laut. Konsep MIDF ni dia tak perkenalkan borang online kerana MIDF memperkenalkan konsep penasihat. Dia nak dengar you punya masalah, you punya idea, daripada situ MIDF akan come back kat you. Which one is the best for you? Apa yang terbaik untuk anda? Bagus, satu approach yang orang kata mesra usahawan lah. Betul. Mudahkan usahawan. Alright. Time check 9.58. Puan ada last kata-kata untuk kita punya viewers, kita punya penonton kita ni, ada apa-apa? Mungkin saya nak tambah sikit lah, kalau pada syarikat di luar sana, kalau anda memang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni dan juga lockdown ni semua, tak boleh beroperasi dan memerlukan bantuan kewangan, pinjaman kewangan, kontak hubungi kita. Kita tak ada masalah, kita tak adalah kata syarikat tu kena tunjuk positif cash flow sahaja. Kita tahu memang banyak yang syarikat yang terkesan di waktu ini, memang banyak yang negatif cash flow atau ada banyak kekangan kewangan, kita faham. Jadi kontak kita akan cuba sebaik mungkin untuk membantu anda mendapatkan pinjaman di bawah Smurf ini. Kalau tak dapat di bawah Smurf pun, kita akan cuba hubungkan kepada agensi lain, ataupun kita juga ada dana-dana lain yang MIDF manage, dan kita boleh cuba bagilah di bawah dana-dana lain. Tak ada masalah. Alright. Terima kasih Puan di atas kata-kata penutup tu. Terima kasih kepada MIDF. Terima kasih kepada siapa yang join live kita pada malam ni. Saya rasa itu saja daripada kami SME Corp di bawah Midek to You FB Live untuk usahawan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.